أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu, keturunan laki-laki dan perempuan itu, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu dapat saling kenal mengenal antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di kalangan kamu semua si Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah, Dia maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala beserta salam dan selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat yang mulia lagi berkat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz moderator kita dan pihak Masjid Ar-Rahmah Sungai Buaya yang menjemput saya untuk berbicara pada pagi ini, dan juga kepada semua sidang pendengar yang dihormati sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita baru sahaja menyambut ulang tahun penubuhan Malaysia semalam 16 September, dan saya diminta untuk bercakap tentang perjuangan bangsa Melayu dan juga Islam dalam konteks kita menegakkan sebuah negara bangsa Malaysia yang ada pada hari ini. Dalam masa yang singkat 1 jam ini untuk bercakap tentang sejarah perjuangan bangsa kita ialah satu masa yang agak terkejar-kejar lah, tapi saya akan cuba ringkaskan supaya kita dapat mencakupi semua perkara dan dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang penting. Bila kita bercakap tentang perjuangan orang Melayu dan juga Islam dalam konteks pembentukan negara bangsa Malaysia ini, perkara pertama yang kita perlu faham ialah kita bangsa Melayu. Orang Melayu ni merupakan salah satu daripada bangsa yang besar dalam sejarah dunia. Hari ni kita rasa bangsa kita ni bangsa yang kecil, bangsa yang tertindas, bangsa yang terpuruk. Sebab apa? Kerana setelah kita dijajah, kita belum mampu untuk bangun menjadi bangsa yang besar. Sedangkan sebelum daripada ini, orang Melayu diakui sebagai salah satu dari 4 bangsa yang paling besar dan paling berpengaruh di dunia sebelum zaman penjajahan dulu. Di mana kita orang Melayu sejak daripada sebelum abad Masihi sudah terkenal dalam sejarah dunia ni. Saya sebut contohkan, misalnya orang-orang Arab, mereka berdagang dengan orang-orang Melayu ni sebelum turun Quran lagi. Sebab itulah dalam Quran ada satu perkataan bahasa Melayu. Pagi Jumaat ni Tok Imam baca ayat dalam surah Al-Insan. Ayat berapa? Ayat 5 ke? Surah Al-Insan. Berapa Ustaz? Ada belakang kafura. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala menyebutkan satu ayat berkenaan dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, dia akan diberikan balasan di hari akhirat. Macam mana dia, Ustaz? Di awal surah Al-Insan. Orang yang banyak melakukan kebaikan, dia akan diberikan balasan syurga di akhirat, di mana dia akan mendapat gelas-gelas minuman di dalam syurga yang mengandungi
ka'san nabizajuha kafura. Gelas-gelas yang mengandungi wangi-wangian. Perkataan kafura itu sebenarnya perkataan bahasa Melayu, bukan perkataan bahasa Arab. Kafur, ni orang Melayu guna. Kafur. Kafur tu orang kita main kapur barus tu, kapur barus yang orang guna untuk udukan jenazah tu kan. Kerana kafur tu jenis wangian. Sejenis wangian. Macam kita kafur dengan gaharu. Itulah antara barang dagangan utama orang Melayu dengan orang Arab zaman dulu. Sehingga ada perkataan Melayu tu dalam Quran. Yang kedua, kita tahu bahawa bangsa yang besar dunia bahasa Arab. Sebenarnya orang-orang Arab lah, kerana Nabi-Nabi tu banyak di sebelah sana. Kerana tamadun tu mula di sebelah sana. Tapi dalam industri, orang-orang Arab mengakui bahawa sejak daripada 500 tahun sebelum Masihi, 5 tahun sebelum Masihi ni, keluarga Nabi sendiri, Qusay bin Kilab ni, tahun 400 sesudah Masihi. 500 tahun sebelum Nabi Isa. Orang Melayu sudah ada industri pembuatan besi-besi yang terkenal di Sungai Batu itu. Tahun 500 hingga tahun 700 sebelum Masihi. Dan pedang-pedang yang disebut Saiful Hindi itu, orang Melayu buat. Pedang-pedang terbaik dunia ni Saiful Hindi. Pedang-pedang yang dibuat oleh orang Melayu dan digunakan oleh orang Arab untuk berperang. Dan antaranya juga ialah kita orang Melayu disebut oleh Ptolemy. Ptolemy ni seorang ahli geografi di kalangan pemikir-pemikir Greek yang tinggal di Iskandaria atau Alexandria selepas Athens ni diserang. Alexander the Great tu bina satu kota di Mesir nama dia Alexandria atau Iskandaria. Di kota itu pada abad yang pertama lahir seorang pemikir dia nama dia Ptolemy. Ptolemy ni melukis peta dunia. Pada tahun 150 Masihi, dia lukis peta Arab dengan peta India tu kecil je. Yang besar tu peta Tanah Melayu. Dan dia catatkan Tanah Melayu tu dengan nama Semenanjung Emas. Dan dia rekodkan beberapa bandar di Tanah Melayu ni, bandar zaman setulah, dengan nama-nama seperti Tara, Kolib, Primula. Kita janukan nama Primula Beach Resort. Dari mana dia dapat nama Primula tu? Daripada peta Ptolemy tu. Kan? Sehingga bila kita membaca Al-Quran, kisah-kisah berkenaan dengan orang Mesir punya emas yang banyak. Misalnya cerita Samiri, cerita Al-Baqarah. Mesir tak ada lama emas. Orang di Mesir pada abad yang pertama tu mencatatkan tempat emas dunia ni di Tanah Melayu. Saya gambarkan itulah besarnya kedudukan bangsa Melayu pada masa dahulu. Dan selain daripada catatan itu, orang Melayu tu ada kerajaan-kerajaan dan empayar yang besar. Sebagainya kita tidak pelajari dalam buku-buku sejarah di sekolah. Kerana sejarah kita di Malaysia ni, kerajaan limitkan sampai kat Melaka je. Yang sebelum pada Melaka tu kita tak belajar. Kita sebut sepindah lalu gitu je. Sedangkan di alam Melayu ni ada kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan gunung. Kerajaan gunung tu Cina sebut Funan. Kerajaan Champa, kerajaan Sampugita, Jawa Dwipa, sebelum lahir Sriwijaya, Majapahit, kemudian Melaka yang terkenal kan, Demak, Aceh. Saya sebutkan beberapa contoh kerajaan-kerajaan yang besar. Tapi empayar-empayar yang besar itu sebenarnya kita tidak ketahui kerana dia tidak diajarkan kepada kita melalui sistem pendidikan. Maka kita tak tahulah. Bagi orang-orang yang mengkaji, mereka mengetahui adanya kerajaan-kerajaan besar yang menyebabkan orang Melayu itu boleh menguasai laluan-laluan perdagangan utama dunia. Tidak ada orang yang boleh berdagang daripada China ke Arab ke India kalau tak lalu kawasan Melayu. Sebab itulah pelabur-pelabur utama dunia itu letak di kawasan Melayu. Menjadikan mereka kerajaan-kerajaan besar, kerajaan yang kaya. Dan orang Melayu ni sebenarnya sejarah mereka bukan petani. Bukan petani. Orang Melayu bukan petani. Orang Melayu ni start tanam padi ni lepas orang putih mari. Tanam getah ni lepas orang putih mari. Sebelum tu orang Melayu kerja apa? Orang Melayu lah pedagang-pedagang yang melalui menguasai laluan-laluan perdagangan. Sebab tu sehingga abad ke-15 semua bangsa dunia bercakap bahasa Melayu. Bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab tu disebut bahasa Melayu itu lingua franca. Lingua franca tu maknanya macam bahasa Inggeris sekarang. Semua orang dia faham bahasa Inggeris, dia boleh bercakap dengan siapa-siapa.
Sebab semua orang yang datang berdagang di alam Melayu, tak kira dia orang Cina, orang India, dia hanya tahu bahasa Melayu, dia boleh berdagang. Pasal semua orang tahu bahasa Melayu. Sekarang ni kita orang Melayu, kita tak faham bahasa Melayu, kita cakap Cina, kita cakap bahasa Cina, kita terpaksa belajar bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lingua franca tu bahasa Melayu maksud dia. Itulah kalau saya boleh sebut secara ringkas gambaran bagaimana besarnya kedudukan bangsa Melayu dalam sejarah dunia. Kemudian apabila orang Melayu ni ketika mereka sudah menjadi bangsa yang besar, Allah Ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada orang Melayu dengan menukarkan orang Melayu ni dahulu daripada mereka ni menjadi bangsa yang beragama Hindu, kemudian Buddha, kemudian Hindu balik, dan banyak sekali artifak-artifak yang menunjukkan bahawa orang Melayu ni pernah beragama Buddha dan Hindu. Tetapi Allah Ta'ala telah memberikan Islam pada orang Melayu ketika bangsa-bangsa lain di sebelah timur belum menerima Islam. Dalam catatan sejarah sebenarnya mencatatkan bahawa pada zaman Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijrah, selepas pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, Nabi melancarkan satu gerakan yang dipanggil Amul Wufud. Tahun dihantar pendakwah-pendakwah keluar. Dan antara pendakwah yang dihantar oleh Nabi itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi, bapa saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, dan juga salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga dan 10 sahabat dengan Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas itu belayar melalui laluan daripada Jeddah pergi ke Aden, pergi ke Gujarat, pergi ke Colombo lah ini Sri-Lanka, kemudian ke Pasai, ke Perlak, kemudian melalui mengelilingi semenanjung, akhirnya sampai di Kuantong. Kuantong tu orang Melayu sebut, orang putih sebut Canton, hari ni sebut Guangzhou, orang Arab sebut Zaitun. Dalam pelayan tu dia telah singgah di negeri-negeri Melayu berdakwah, sehingga ada catatan yang menyebut seorang Raja Kelantan, Sri Bodhiswara, yang memerintah pada tahun 637 Masihi sehingga tahun 660 Masihi, dicatatkan telah memeluk Islam dalam misi dakwah ini. Maka nama Raja Abdullah, nama baru, nama Islam dia. Nama asal dia, nama Buddha dia Sri Bodhiswara. Ini saya sebutkan contoh. Dulu proses pengislaman tu, orang Melayu mulai menerima Islam. Kemudian pada tahun 800 ni zaman Sayyidina Osman. Zaman Khalifah Rashidin. Khalifah Rashidin ni bukan 800, tahun 650. 632 sampai 661 tu zaman Khalifah Rashidin. Pendakwah ni mari. Kemudian tahun 800 ketika awal zaman Abbasiyah dikirimkan pendakwah mari. Antara mereka tinggal di Perlak tu di Aceh sekarang, dan juga ada yang ke Kelantan. Ada rekod-rekod kedatangan mereka. Dan kita dapati bahawa kerajaan Islam yang pertama didirikan di Nusantara ini ialah Kerajaan Perlak pada tahun 840 Masihi. Nabi wafat 632, tahun 840, 200 tahun kemudian telah berdiri kerajaan Islam yang pertama di Nusantara, iaitu Kerajaan Perlak. Kemudian tahun 1136 Kedah masuk Islam. Kemudian di Kelantan temui batu dinar emas bertarikh 1181, menunjukkan sudah ada kerajaan Islam. Batu bersurat Terengganu tahun 1303. Proses pengislaman itu berlaku dengan cepat. Bahkan pada abad yang ke-13 ni tahun 1200, abad ke-13 kita panggil. Ketika ini selepas jatuhnya Baghdad ni jatuh ke tangan orang-orang Mongol tahun 1258. Lagukan tu diserang Mongol, dibunuh Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 1258, berakhir zaman Baghdad. Ketika itu di India diperintah oleh Kesultanan Tughluk. Sultan Muhammad Tughluk telah mengutuskan rombongan-rombongan pendakwah untuk mengislamkan Nusantara ni semua sekali, supaya jangan kejatuhan Baghdad itu menyebabkan hancur Islam, ada wilayah baru, kan? Maka datang pendakwah-pendakwah daripada India diketuai oleh Syed Husin Jamil Kubro di Pasai.
Asalnya di Pasai. Pada Pasai itu sudah berdiri Islam. Tahun 1200 ni ada 3 kerajaan Islam yang muncul. Lanjutan daripada kerajaan Perlang. Yang pertama kerajaan Kelantan. Ketika itu tidak bernama Kelantan, tapi bernama Jawaka. Tapi pusatnya di Kelantan. Tahun 1253. Kemudian muncul kerajaan Melaka. Tahun 1262. Dalam buku sejarah kata tahun 1400 kan. Sebenarnya pengkaji-pengkaji sejarah, termasuk profesor-profesor sejarah, telah mengesahkan bahawa Melaka itu sebenarnya dia berdiri tahun 1262. Tahun 1400 tu ialah rekod berdasarkan catatan Cina. Tahun 1200 ni Cina diperintah oleh Yuan. Yuan ni adik-beradik dengan Hulagu Khan lah. Kublai Khan dengan Hulagu Khan tu kan adik-beradik. Seorang jajah Negeri Timur, seorang jajah Belah Barat. Jadi zaman tu perang, tak ada catatan. Bila dinasti Ming baru ada catatan. Maka dikatakan tahun 1404. Dan selepas pada Melaka, Pasai. Pasai 1263. Ada 3 kerajaan besar. Kerajaan bukan besar tapi baru timbul, baru muncul sebagai kerajaan-kerajaan Islam yang baru. Kemudian gerakan dakwah yang dikirimkan daripada India ini mengambil strategi untuk mengislamkan 3 negara besar. Sekurang 3. Yang apa 3 ni? Yang pertama, Majapahit yang hidup sezaman tahun 1200 ni juga. Kerajaan Sukhothai di Thailand dan kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni kerajaan orang Melayu tapi di Vietnam sekarang. Ini 3 kerajaan ni kerajaan yang besar pada masa itu. Dan memang gerakan dakwah ni telah berkembang. Bila pendapat dakwah daripada Pasai pergi ke Kelantan, daripada Kelantan mereka bergerak ke Champa, mengislamkan Champa, daripada Champa mereka ke Jawa, mengislamkan kerajaan Sungai Lahir yang kerajaan Demak. Dan kita tahu ada beberapa masjid yang kita temui dengan wajah yang sama pada zaman yang sama, iaitu Masjid Tua di Panduranga di Champa, satu, Masjid Agung Demak di Demak, Bintoro, dan Masjid Kampung Laut di Kelantan. Ada 3 masjid yang sama binaan dia dan sama zaman dia. Kerana gerakan dakwah yang berlaku. Dan memang proses itulah menyebabkan seluruh Nusantara kemudiannya orang Melayu secara khususnya bertukar menjadi bangsa yang beragama Islam. Ini Allah Ta'ala telah mengangkat darjat kita orang Melayu ni menjadi bangsa Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat di kalangan kamu orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Jadi bila orang Islam tu, orang Melayu tu masuk Islam, kemudian mula berkembang pengajian-pengajian, majlis-majlis ilmu, kali itulah bangsa Melayu menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih berpengaruh. Ketika orang Melayu sedang bangkit sebagai bangsa yang besar dan beragama Islam, ketika itulah sebenarnya janji Nabi SAW terlaksana. Ketika peristiwa perang Khandak, Nabi tengah gali-gali parit nak berperang ni, Nabi pun sebut kepada sahabat-sahabat, la tuftahunnal Qastantiniyah. Pasti kamu orang Islam akan buka kota Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish zalika jaish. Dan sebaik-baik pemimpin yang membukanya, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang bersama-sama membuka kota Konstantinopel itu. Takdir Allah Ta'ala 700 tahun kemudian. 2 tahun lah lebih kurang. Peristiwa ni berlaku tahun 1267, bukan, tahun 627 Nabi korek parit itu. 627 Nabi korek parit. Tahun 1453 jatuh Konstantinopel tu. Tuan-tuan boleh kira sendiri berapa lama jarak dia. Kan? Jadi 800 tahun lebih kurang. Baru terlaksana. Bila jatuh sahaja Konstantinopel di tangan Sultan Al-Fatih, dia telah menakutkan gereja Kristian Katolik yang berpusat di Rom. Lalu rancangan-rancangan dibuat. Bagaimanakah caranya untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam yang berada di sebelah timur, di negeri Arab itu timur daripada Rom. Ada 3 kerajaan. Atau sekarang 2 ada kerajaan yang besar. Yang pertama, Mamalik yang berpusat di Kairah, di situ letaknya Khalifah Abbasiyah. Yang kedua, Osmaniyah yang sekarang ni berpusat di Istanbul ataupun dulu Konstantinopel, yang menjadi satu kerajaan baru yang besar. Maka itulah
Barat mengaturkan satu gerakan mencari India. Kerana pada pandangan mereka, daripada perhubungan yang mereka buat di Timur ataupun di negeri Arab itu, kekayaan kerajaan Osmaniyah dan khalifah-khalifah ni kenapa? Kerana pedagang-pedagang India membawa dagangan yang banyak. Jadi orang India itulah sumber kekuatan ekonomi. Mereka cari jalan nak hancurkan tu bagaimana? Cara hancurkan India. Maka pada tahun 1488 di Lisbon. Lisbon ni Portugal. Penyokong-penyokong kelab Portugal kan, kelab-kelab bola Portugal tu Lisbon, Porto dan sebagainya kan. Itu kelab-kelab tempat-tempat yang dahulu menjadi kota-kota yang dikuasai oleh Islam. Kan Portugis tu kan nama Melayu, nama Arab, bukan nama orang putih kan. Portugis tu daripada perkataan Arab. Burtuqalun. Burtuqalun tu orang putih sebut Portugal. Kan. Jadi Portugis, bahasa Portugis. Jadi di situ Raja Portugis telah membina satu college yang dipanggil College Pelayaran. Diketuai oleh Putera Henry. Dia orang belajar buku sejarah tahun 80-an atau 70-an. Biasa buku sejarah sekolah rendah tu ada gambar Putera Henry, Prince Henry the Navigator. Henry inilah yang menjalankan kerja-kerja melatih pelajar-pelajar orang putih dan mereka daripada tahun 1488 dan mereka mula belayar sekitar tahun 1492 selepas jatuhnya Granada. Granada jatuh tu pun berakhirnya Islam di Andalus kerana gerakan menjatuhkan Osmaniyah atau kerajaan-kerajaan Islam di sebelah timur. Maka mereka belayar. Columbus bertemu dengan Caribbean. Kemudian Vasco da Gama dan Bartolomé Dias menemui Tanjung Harapan, kemudian mereka pergi ke Arab dan akhirnya pergi ke India. Di negeri Arab mereka telah bersekongkol dengan orang-orang Syiah Safawi untuk menjatuhkan khalifah daripada sebelah negeri Arab. Sebab itulah Osmaniyah pada zaman Sultan Salim yang kedua ni adalah cucu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia telah bertindak pada tahun 1517 untuk menyerang kerajaan Safawi dan juga kerajaan Mamalik di Mesir dan mengambil alih kekhalifahan pada tahun 1517. Kenapa? Kerana kemasukan Portugis di negeri-negeri Islam di sebelah Asia Barat. Orang Portugis itu duduk di pantai-pantai Hijaz antara Mekah dengan Madinah. Mereka sudah masuk ke situ. Dan sebab itulah bila orang Portugis pergi ke Arab, dia gagal, dia pergi ke India, dia jajah Goa, kemudian dia dapati sebenarnya bukan India sumber kekuatan bagi kerajaan Islam di Asia Barat, tetapi satu kerajaan lain, itu Melaka, pusat perdagangan yang dicatatkan sebagai kota yang terbesar di dunia ketika itu. Kota pelabuhan yang terbesar dan Tom Pyrus mengatakan bahawa di Melaka itu ada semua barang yang kita nak beli di dunia ni ada di Melaka. Sebut Imperium Dunia. Sebutkan kata Imperium Dunia. Bukan Imperium kecil-kecil macam Soko je. Imperium Dunia. Semua barang dunia ada jual situ. Dan akhirnya mereka mengambil langkah-langkah untuk menjatuhkan kerajaan Melaka melalui beberapa proses Orientalism. Mereka melakukan penyelidikan dan akhirnya pada 25 hari bulan Julai tahun 1511 mereka telah menyerang Melaka. Tapi serangan yang pertama ni mereka gagal. 2 minggu kemudian pada 10 Ogos mereka menyerang kali yang kedua dan akhirnya Melaka jatuh. Kemudian 24 hari bulan Ogos mereka dapat menguasai keseluruhan istana Melaka dan mereka pun dapat menguasai kota Melaka. Kota Melaka sahaja. Yang jatuh tu kota Melaka sahaja. Tetapi itulah permulaan bangsa Melayu dijajah oleh kuasa barat. Selepas itu kota-kota orang Melayu ni jatuh secara berperingkat bukan tanah Melayu tetapi di sebelah Indonesia. Kerana apa? Kerana perdagangan rempah yang mereka cuba kuasai selain pada menyebarkan Kristian di Ambon, kemudian di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa tu Jakarta sekarang. Berlaku peperangan. Kemudian kita tanah Melayu ni, Portugis masuk duduk situ selama 130 tahun. Tahun 1641 Belanda berjaya mengambil alih. Kemudian 1786 British datang duduk di Pulau Pinang. 1800 British ambil seberang Perai. 1874 berlaku perjanjian Pangkor, jatuh Perak, kemudian diikuti oleh Selangor, Negeri Sembilan, Sungai Ujong, akhirnya Pahang. Kemudian 1909 berlaku perjanjian Bangkok menyebabkan negeri Melayu sebelah utara jatuh
Dan akhir sekali Sultan Johor juga, Sultan Ibrahim juga menerima penasihat British pada tahun 1914, menyebabkan seluruh tanah Melayu ni jatuh secara berperingkat-peringkat ke tangan penjajah macam-macam bangsa ada. Sebenarnya Melayu keseluruhan itu dijajah oleh Indonesia oleh Belanda. Kita tanah Melayu oleh Inggeris. Pulau Borneo di sebelah utara, Sabah dan Sarawak Brunei oleh Inggeris. Filipina tu negeri dia negeri Melayu juga, tuan-tuan. Dulu Filipina tu negara Islam. Filipina ni sebelum dijajah nama dia Danu. Kepulauan Danu, nama dia Danu. Nama Melayu dia Danu. Bila orang Sepanyol mari jajah, dia pun nama Filipin. Di Filipin tu maknanya tanah jajahan Raja Philip. Filipina. Filipina maknanya tanah jajahan Raja Philip. Raja Philip VII tu ialah Raja Sepanyol pada masa itu. Dan di sebelah utara Semenanjung ni, daripada sempadan Sungai Golok ni sampai ke Thornbury, Ratchbury, Thornbury, itu lebih kurang 10 km daripada di selatan Bangkok, itu tanah orang Melayu dijajah oleh Siam. Termasuk Tanah Serim di Burma itu sebahagian negeri Melayu. Tanah Serim tu tanah Melayu, nama Melayu Tanah Seri. Satu kau, semua dijajah. Dan penjajahan itulah yang telah menyebabkan bangsa kita mulai terhina, merosot, jatuh dan tidak ada lagi nama bila seluruh kekayaan yang kita ada, baik tanaman-tanaman, pelombongan, hasil perdagangan, laluan-laluan yang strategik, dikuasai oleh musuh semuanya. Sehingga kita sendiri merempat. Dalam proses penjajahan itulah, penjajah untuk melemahkan bangsa kita telah membawa masuk secara besar-besaran bangsa-bangsa asing. Sebenarnya Allah Ta'ala telah menciptakan bangsa-bangsa ini dengan tanah masing-masing. Sebab tu ada negara China. Sebab tu ada negara India. Sebab tu setiap bangsa ada negara dia. Orang Bangla ada negara dia kan. Tetapi penjajah mengambil sikap mendatangkan mereka. Cuba kita bayangkan. Di negeri China sampai hari ini pun ada beratus-ratus juta orang Islam. Di negeri China ada ratus-ratus juta. Lebih 200 juta orang Islam daripada kalangan orang Cina. Hari ini kita boleh pergi ke Guangzhou, ke Yunnan, boleh pergi ke Xi'an, tengok orang Islam ramai kan? Tetapi semua orang Cina yang dibawa ke tanah lain ni orang kafir. Yang datang orang sikit je. Di India tu diperintah oleh kerajaan Islam sejak Sultan Muhammad Al-Qasim, sejak daripada Muhammad Al-Qasim, seorang panglima pada Hajjaj Yusuf As-Saqafi, masuk ke India tahun 900. Yusuf As-Saqafi ni bukan tahun 900, dia masuk zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid ni tahun 660. Yazid ni tahun 660 sampai 680. Bukan Yazid, Muawiyah. Lepas Muawiyah tu Yazid. Zaman Yazid tu Islam dah masuk di India. Tapi Islam masuk betul-betul di India ni zaman Mahmud Ghaznawi, kemudian Kerajaan Ghori, kemudian muncul kerajaan Kesultanan Delhi, kemudian Mughal. Tempoh keseluruhan orang Islam kata India tu 1000 tahun. Lepas dari India ni 20% saja tanah yang tak dikuasai oleh Islam. Tapi bila orang putih mari bawa orang India datang ke tanah Melayu sebagai buruh, sebagai kerja kereta api, apa tak kira lah. 90% ataupun hampir 100% Hindu ataupun Sikh. Dia tak bawa orang Islam lagi. Artinya orang putih sendiri ada rancangan untuk mengubah wajah negara kita secara senyap kan? Sekarang itulah ketika kita menghadapi zaman selepas Perang Dunia Kedua, bangkit gerakan-gerakan menuntut kemerdekaan, sebenarnya ketika tahun 50 di tanah Melayu ini populasi penduduk telah berubah dengan begitu dahsyat, iaitu 51% daripada penduduk tanah Melayu ini adalah imigran. Orang Melayu hanya tinggal 49% saja. Cuma beza dia, orang-orang bukan Melayu itu sebahagian kecil adalah rakyat-rakyat British dan sebahagian besar mereka itulah pendatang yang tidak ada kerakyatan di sini. Mereka pendatang. Macam orang Indonesia, orang Bangladesh sekarang lah. Kalau jumlah yang besar mereka duduk sini. Macam sekarang ada 4 juta kan. Masa tu 51% daripada penduduk tanah Melayu. Sebab itulah ketika ulama-ulama bercakap tentang kemerdekaan,
mereka begitu tegas menolak supaya jangan diberikan kepada orang-orang Cina dan India itu kerajaan terutamanya kerajaan secara mudah. Kenapa? Kalau diberikan kepada mereka, mereka sebenarnya bangsa yang tidak setia kepada negara ini. Kalau diberikan kepada mereka dalam masa 10 tahun, kerana dalam undang-undang ketika itu, syarat-syarat kerajaan itu dengan syarat domisil selama 10 tahun, 12 tahun atau 15 tahun. Domisil itu maknanya dia telah tinggal di negara ini selama 10 tahun, 12 tahun ataupun 15 tahun. Artinya kalau kita merdeka tahun 57, selepas tahun 67, mereka sudah mendapat kerajaan penuh dan mendapat semua hak-hak mereka. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya bila kita menerima pemimpin-pemimpin politik pada masa itu menerima tuntutan Inggeris supaya diberikan hak kerajaan secara mudah, atau kita panggil kerajaan Casolai tu kan, Casoli cikgu sekolah kata, menyebabkan berlaku peristiwa 13 Mei. Itu ketika orang Cina sudah menyerayak secara besar-besaran, menguasai bandar-bandar besar dan mereka menguasai pilihan raya bandaran. Dulu Malaysia ni semua bandar-bandar diadakan pilihan raya, majlis bandaran tu lantik bagi pilihan raya. Kerana selepas pergolakan kaum itulah kerajaan membatalkan pilihan raya, ahli-ahli majlis bandaran dilantik oleh kerajaan, bukan lagi oleh pilihan raya. Kenapa? Kerana dalam sistem susunan struktur negara kita ni, semua bandar British telah susunkan menjadi tempat tinggal bangsa-bangsa asing. Adapun kita orang Melayu ditolak ke hutan, masuk ke kampung. Kan? Yang menyebabkan struktur populasi dan demografi negara kita menjadi begitu aneh sekali. Kan? Itu keadaan yang berlaku kerana bangsa kita menjadi bangsa yang dijajah. Akhir sekali dalam masa setengah jam terakhir ni, saya nak menyebutkan bagaimana ulama-ulama telah bangkit untuk memberikan satu kesedaran baru kepada orang Melayu selepas mereka melalui siri-siri proses penjajahan itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan, golongan yang pertama bangkit terhadap penjajahan inilah para ulama. Bukannya nasionalis yang kita agung-agungkan dalam buku sejarah itu. Para ulama yang telah disembunyikan seluruh peranan mereka dan tak dicatatkan dalam tinta emas sejarah negara kita. Kalau saya ambil contoh, misalnya sejarah Melayu. Tuan-tuan mungkin pernah tengok buku sejarah Melayu ni kan. Ini satu contoh versi sejarah Melayu. Sejarah Melayu ni dalam bahasa tajuk asal dia ni Silalatus Salatin, ditulis oleh Tun Sri Lanang pada abad yang ke-17. Tun Sri Lanang tu merekodkan berdasarkan rekod-rekod orang sebelumnya bahawa ketika berlakunya serangan Portugis ke atas Melaka, ulama yang berada di barisan depan sekali, frontliner bahasa kita sekarang ni, dalam menghadapi serangan British, serangan Portugis, sehingga disebutkan Maulana Jahan Sadar itu duduk di atas gajah yang paling depan sekali bersama dengan Sultan untuk berhadapan dengan Portugis. Yang saya nak gambarkan di sini bukan soal ketika bertempur itu, selepas negara kita terjatuh. Penjajahan yang teruk berlaku dengan negara kita ini sebenarnya bukan selepas dijajah oleh Portugis, tetapi selepas Siam berjaya menjajah Patani pada tahun 1785. Raja Siam, Raja Rama I, tuan-tuan semua kenal kan Raja Rama I, terkenal zaman dulu. Raja Rama I itulah yang menyerang negeri Patani dan akhirnya berjaya membunuh Sultan Muhammad dan jatuhlah Patani ke tangan Siam pada tahun 1785. Bila Patani itu jatuh, orang Patani itu bangkit. Tetapi di Kedah, kejatuhan Patani itu menakutkan Sultan Muhammad jiwa. Lalu Sultan Muhammad jiwa membenarkan Francis Light membuka penempatan di Pulau Pinang tu. Kenapa? Kerana dia berharap British akan tolong Kedah kalau Siam serang. Tetapi ternyata British sendiri ada hubungan lain dengan Siam. Lalu ketika perang berlaku, Kedah tak ditolong. Menyebabkan seluruh wilayah Kedah jatuhkan Siam. Kedah ni negeri dia besar mana sebenarnya? Kedah ni di bahagian selatan, kalau hari ni Selama tu kat Perak kan. Selama tu Kedah dulu tu. Dia dapat kat Perak melalui perjanjian Beni. Di sebelah utara ni Kedah ni sampai ke Tanah Siring.
Tanah Seri tu Burma sekarang. Kita tengok peta Burma tu, Myanmar kan ada satu kawasan tu Semenanjung. Masuk kawasan Semenanjung itu ada kawasan tu Burma tu, lepas sungai Salween, di muara sungai Salween tu ke bawah tu nama dia Tanah Seri. Tanah Seri tu dalam bahasa Kedah zaman dulu nama dia Tanah Seri. Tanah Seri. Itu negeri Kedah. Jadi Phuket, Krabi, Setul, Pak Bara, Perlis, Kubang Pasu. Itu semua Kedah zaman dulu. Bila Siang jajah, Siang telah pecah-pecah dengan itu termasuk Kubang Pasu dan Perlis. Tapi Kubang Pasu itu dikembalikan pada Kedah semula. Perang itu telah menyebabkan berlaku beberapa siri peperangan di Patani. Untuk mempertahankan negeri Patani, orang Melayu telah bangkit beberapa kali menghalau Siam, tapi kalah perang daripada tahun 1875, 1785, tahun 1891, 1889, tahun 1789, 1808, 1831, 1838. Siri-siri perang itu berlaku yang akhirnya kerana gagal mempertahankan Patani itulah menyebabkan negeri-negeri di sebelah bawah ni jatuh dengan mudah ke tangan British. Negeri kita jatuh ke tangan British itu sebab kita gagal mempertahankan Patani. Kerana British itu bermain silap mata kita. Di belakang tabir kita, dia berunding dengan Siam. Di depan mata kita, dia memperdayakan raja-raja Melayu. Akhirnya, semua negeri itu jatuh. Dan sebab tu di kalangan ulama yang awal-awal bergerak ni ialah ulama-ulama di kalangan ulama Patani. Mereka bergerak. Pergerakan ulama ni pada peringkat awal kita dapati kebanyakan mereka tu berjihad di medan jihad. Mereka berperang. Saya sebut tadi Kedah mereka berperang, di Patani pun mereka berperang. Ada seorang ulama yang terkenal. Saya ambil contoh sekejap Salah seorang ulama yang terkenal yang kita semua tahu ialah Syekh Abdul Samad Al-Falembani dan juga Syekh Daud Al-Fatani. Mereka adalah antara ulama yang terlibat secara langsung dalam medan jihad itu. Bahkan Syekh Abdul Samad dia syahid dalam perang pada tahun 1832 itu yang berlaku di Chenak. Chenak ni sekarang ni dekat dengan siapa ni Chana, dekat dengan Songkla, lebih kurang 20 km di selatan Songkla. Mereka bukan saja berjihad, tapi mereka menghasilkan kitab-kitab yang membentuk kesedaran orang Melayu supaya berjihad. Saya ambil contoh ni kitab ni sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Ketika perang sedang berlaku. Nama kitab ni Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'min. Maknanya kitab ni kitab nasihat kepada orang-orang Islam dan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Tentang apa? Fi fadail jihad fi sabilillah. Berkenaan dengan kelebihan-kelebihan jihad fi sabilillah. Wa karamah al-mujahidin. Dan juga kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang berjihad. Kenapa? Kerana ketika itu ulama-ulama mahu membangkitkan kesedaran bahawa orang Melayu mesti berjihad mempertahankan negeri mereka daripada penjajah. Tapi akhirnya gagal. Dijajah juga akhirnya, seperti kita sebutkan tadi. Maka dalam siri kebangkitan itu, sekurang-kurangnya ulama telah bertindak dalam 4 perkara yang besar. Yang pertama, ulama-ulama telah berjihad di jalan Allah. Perang. Sebenarnya perang yang berlaku bukan Patani saja. Kalau saya sebut contoh kan, kita biasa dengar nama Datuk Maharaja Lela kan. Datuk Maharaja Lela ni yang bersama dengan Datuk Sakur bunuh J.W. Bush. Datuk Maharaja Lela ni disebutkan dalam sejarah Perak, beliau adalah timbalan Qadi negeri Perak. Cuma gelaran dia Datuk Maharaja yang terkenal tu Datuk Maharaja Lela. Jawatan Qadi dia tak terkenal. Dia seorang ulama. Dan ketika ini Syekhul Islam negeri Perak ialah Syekh Wan Muhammad Perak. Dikatakan antara tokoh belakang tabir utama yang mengaturkan gerakan-gerakan yang membawa kepada pembunuhan J.W. Bush. Kenapa? Kerana apa yang dibuat oleh Bush itu ialah perkara yang sangat asing bagi orang Melayu. Itu Berjaya Pangku telah mengasingkan pertama kuasa politik dan pentadbiran diserahkan pada Residen. Adapun kuasa agama Islam dan adat istiadat ni diserahkan kepada Sultan Perak. Itulah yang kita panggil sekularisasi. Pengasingan urusan agama dengan urusan pentadbiran negara yang pertama kali berlaku dalam sejarah negara kita. Sebab tu ulama-ulama di kalangan mufti dan qadi di Perak, mereka telah bangkit menyedarkan pembesar-besar Perak, akhirnya terbunuh.
J.W. Bush. Turut berlaku juga misalnya di Kelantan, Tok Janggut. Orang tahu sekarang ni Tok Janggut tu sebenarnya seorang ulama kan, yang belajar di Mekah, dan juga Haji Abdul Limbom di Terengganu. Itu juga seorang ulama, murid kepada Oku Paluh, seorang ulama besar di Terengganu yang terlibat dalam perdagangan dan juga gerakan menentang British, dan berlaku peperangan ataupun pemberontakan antara 1924 hingga 1928. Jadi itu satu contoh gerakan-gerakan jihad yang dilakukan oleh ulama dalam menuntut pembebasan negara kita. Yang kedua, melalui media. Media adalah sumber yang sangat penting untuk membentuk kesedaran media. Jadi dulu ulama ni memulakan gerakan media ni melalui mesin cetak. Sebenarnya dalam kerajaan Osmaniyah, pengarah bahagian percetakan kerajaan Osmaniyah yang pusat di Istanbul tu orang Melayu, bernama Syekh Wan Ahmad Fatani. Kalau kita biasa belajar kitab-kitab pondok ataupun mungkin di masjid-masjid diajar sekarang ni kitab Faridatul Faraid. Faridatul Faraid ni adalah penulis dia Syekh Wan Ahmad Fatani. Biasanya orang sebut Tuan Faridah. Syekh Fatani ni orang pondok panggil Tuan Faridah, kan tuan punya kitab Faridah. Dan dia ni pengarah percetakan dan penerbitan kerajaan Osmaniyah, khalifah pada masa itu. Dan dialah yang menubuhkan percetakan Al-Amiriyah di Mekah, kemudian membuka cawangan-cawangannya di Mesir, di Bombay, di Singapura, di Pulau Midai, di mencetak surat khabar dan juga mencetak buku-buku. Maka dari situlah diterbitkan media-media akhbar-akhbar Melayu yang awal, antara sekolah. Nama surat khabar tu Sekolah. Tak tahu sekarang budak-budak panggil disekolahkan. Disekolahkan mana budak-budak ambil kat mana kata kita sekolah tu pergi sekolah kan. Hari sekarang ni budak-budak kata orang yang kena torture tu disekolahkan. Dulu surat khabar tu nama Sekolah. Maknanya dia nak mendidik pemikiran sebelum muncul akhbar-akhbar reformis seperti apa nama ni, Al-Imam, kemudian Saudara yang terkenal kan, Ikhwan, nama akhbar-akhbar yang terkenal yang disebutkan oleh William Roof, seorang pengkaji nasionalisme Melayu, mengatakan itulah permulaan kebangkitan kesedaran nasionalisme, origin of Malay nationalism, melalui organisasi media ini. Kemudian tu dibangunkan oleh para ulama juga sistem pendidikan. Kenapa? Kerana ulama-ulama sedar kalau kita nak bangunkan bangsa kita, nak jadikan bangsa yang besar semula, mereka mesti balik pada asal, iaitu diberikan ilmu. Kerana ketika kita dijajah, pendidikan pondok tak diiktiraf oleh penjajah. Yang diiktiraf hanya sekolah Inggeris yang belajar susunan Jawi, Rumi saja. Jawi tak diiktiraf. Orang pandai Jawi tak pandai Rumi dianggap buta huruf. Walaupun orang Melayu dah pandai tulis kitab, baca kitab macam-macam. Lalu ulama-ulama selain menubuhkan pondok-pondok sebagai pusat pengajian, mereka turut menubuhkan madrasah-madrasah, sistem yang lebih teratur, bersijil, belajar juga Rumi, belajar juga Jawi. Madrasah itu bermula dengan madrasah Al-Ihsaniyah di Teluk Intan pada 1901, kemudian Madrasah Al-Masriyah di Bukit Mertajam, kemudian Madrasah Iqbal di Singapura, Madrasah Al-Hadi di Melaka, Al-Masyhur di Pulau Pinang, di Kelantan yang awal muncul itu Sekolah Majlis di bawah Majlis Agama Islam Kelantan. Menubuhkan sekolah-sekolah sehingga akhirnya orang Melayu mereka pergi ke sekolah, belajar tulisan Rumi, belajar tulisan Jawi, dan mereka boleh membaca akhbar-akhbar. Maka fungsi media itu meningkat dengan mendadak bila orang sudah tahu membaca akhbar-akhbar. Jadi sinilah proses intelijensia yang berlaku yang menyebabkan orang Melayu dalam masa 20 tahun telah mulai ada kesedaran politik dan kesedaran kebangsaan yang mahu negara mereka merdeka dan negara mereka berdiri sebagai sebuah negara yang bebas berdaulat sebagai mana sepatutnya mereka miliki. Maka daripada situ kita dapati bahawa ulama-ulama sebahagiannya mengambil peranan untuk membina pemikiran di kalangan ulama-ulama, di kalangan masyarakat ini tentang konsep negara menurut pandangan Islam.
Kerana ketika ini sebenarnya orang Melayu sudah berpecah ke tiga kelompok. Yang pertama, orang-orang Melayu yang berpendidikan Inggeris, yang sekolah di free school, sekolah di Methodist, sekolah di MCKK, macam-macam lah sekolah-sekolah Inggeris. Mereka yang dibentuk pemikiran mereka mengikut pemikiran Barat. Maka lahir golongan yang disebut nasionalis Melayu yang beraliran Barat, beraliran kanan. Yang mereka ini terikut-ikut dengan faham sekular yang pro pada British. Itulah kebanyakan pembesar-pembesar Melayu daripada situ. Kenapa? Kerana mereka tu di sekolah Inggeris. Satu kelompok. Kemudian satu kelompok lagi lah orang-orang Melayu yang berpendidikan Melayu di sekolah Melayu. Yang mereka mengagumi gerakan-gerakan yang menentang British. Dan mereka terpengaruh dengan gerakan yang dibawa oleh yang dipengaruhi oleh sosialisme komunis yang digerakkan daripada Moskow. Kerana Lenin telah berhasil menubuhkan negara Soviet pada tahun 1917, kemudian Mao Zedong mendirikan negara komunis di China, maka aliran komunis itu masuk di orang Melayu, tapi bukan atas nama komunis, sosialis, atas dasar menentang kapitalisme dan juga imperialisme Barat. Ini orang Melayu yang belajar di sekolah-sekolah Melayu. Kemudian yang tersepit di antara kedua-dua mereka ini ialah ulama-ulama. Kenapa? Kerana pada 1914, kerajaan Osmaniyah telah runtuh. Daripada penjajahan Melaka itu, plan orang putih nak jatuhkan khalifah. 1511 jajah Melaka, 1857 mereka jatuhkan Mughal di India, 1924 mereka jatuhkan Osmaniyah. Jadi kita orang Islam ni duduk dalam keadaan tersepit. Kenapa? Islam dianggap sebagai orang sakit di Eropah. Dan kita dianggap sebagai bangsa yang paling mundur, yang anti pembangunan. Ulama-ulama nak beritahu, Islam tu agamanya sebahagian daripada agama itulah termasuk politik itu sendiri. Politik pentadbiran dan kadang-kadang itu sebahagian daripada agama. Orang putih aja agama berasing dengan politik yang disebut sekularisme tadi. Bertembung satu keadaan fikiran yang sangat keras. Sangat besar. Kerana pertembungan itu adalah berkenaan dengan kefahaman terhadap agama dan bagaimana peranan agama dan dakwah kepada pembentukan sebuah negara bangsa. Maka di sinilah kita lihat misalnya bila memperkatakan hal yang dianggap ganjil ini, Profesor Dr. Burhanuddin Al-Halimi, seorang tokoh nasionalisme Islam yang terkenal tanah air kita ni. Dia telah menulis dalam satu buku berkenaan dengan falsafah kebangsaan Melayu. Dia bawa tema Melayu dengan dia menyebutkan bahawa begini. Bila kita nak memahami Melayu dalam perjuangan kita dan kita nak mengangkat agama kita sebagai terasnya, asalnya apa dia? Satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air atau negara itu sebahagian daripada iman. Apakah makna hadis ini? Maka Profesor Dr. Burhanuddin ini membahaskan persoalan hadis ini dari sudut pandang falsafah. Kata dia, bila Nabi menyebutkan hubbul watan minal iman, maka iman itu menjadi teras kepada semua benda. Kita ni ada kemuliaan ni kerana ada iman. Yang saya sebut tadi kan, orang Melayu itu dimuliakan oleh Allah dengan Islam dan iman itu. Iman ialah kepercayaan yang hanya boleh berdiri di dalam tubuh manusia. Iman tidak ada di dalam tubuh lembu, kerbau, kambing. Tak ada. Iman tidak ada pada pokok kayu, tak nenas, kuih puteri mandi, dia tak ada iman. Yang ada iman hanya tubuh manusia, dalam diri manusia. Maka iman itu berdiri di atas tubuh manusia. Dan tidak ada satu pun manusia dia boleh berdiri sendiri, melainkan dia berdiri dalam bangsa dia. Semua manusia ada bangsa. Kan ada manusia tak ada bangsa. Saya orang tapi tak ada bangsa mana-mana. Tak ada kan? Semua manusia dia berdiri di atas bangsa. Dan semua bangsa berdiri di atas watan. Di atas tanah air masing-masing. Kerana itulah mencintai watan sebahagian daripada iman. Itu. Jadi maka kerana itulah para ulama pada dekad 40-an, 50-an itu membuat garisan-garisan besar untuk memperkenalkan pada kita pemikiran Islam dalam menanggapi kemerdekaan dan juga kebangkitan bangsa kita. Mereka menyebutkan 4 perkara sekurang-kurangnya. Yang pertama,
Yang pertama, berkenaan dengan Melayu dan Islam. Yang tajuk perbincangan kita hari ini kan, Melayu Islam. Kata ulama-ulama pada masa itu, perjuangan Melayu tidak bercanggah dengan Islam. Sekiranya kita memahami bahawa di negara kita ini ataupun di alam Melayu ini, bahawa semua orang Melayu adalah beragama Islam. Membela kepentingan orang Melayu artinya membela kepentingan umat Islam. Menuntut hak untuk orang Melayu artinya menuntut hak orang Islam. Kan? Dengan syarat orang Melayu itu beragama Islam. Orang putih memberikan konotasi lain kepada konsep Melayu. Mereka mengatakan Melayu itu ada 3 benda. Pertama, dia berbangsa, dia beragama Islam. Yang kedua, dia bercakap dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, dia berbudaya dengan budaya Melayu. Itulah orang Melayu. Kan? Kita panggil itulah, peragama apa sebut itulah Melayu. Sebenarnya, orang Melayu itu bangsa yang beragama Islam dan mereka mengamalkan seluruh sistem hidup Islam tu. Sebab itulah, kalau orang Melayu hilang tanah dia, itu tanah orang Islam hilang. Negara ni hilang kan, dapat dia, tanah hilang. Hilang hak-hak dia, hilanglah hak orang Islam. Maka, selagi mana orang Melayu itu beragama Islam dengan Islam yang sebenar, sebagaimana diajar oleh Nabi SAW, memperjuangkan hak orang Melayu, ketuanan orang Melayu, seluruh perkara berkait dengan orang Melayu, artinya kita mengangkat umat Islam. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan konsep kebangsaan bulat. Ada satu konsep kebangsaan bulat nama dia. Apa dia kebangsaan bulat itu? Kebangsaan bulat itu ialah kebangsaan yang kita orang Melayu tidak berpihak kepada Barat ataupun Timur. Barat tu orang putih, Timur tu komunis. Kita duduk kat tengah-tengah. Pasal apa? Kita ummatan wasatah, umat pertengahan. Duduk kat tengah-tengah, tidak menyokong komunis, tidak menyokong kapitalis Barat. Duduk kat tengah-tengah. Habis itu macam mana kita kat tengah-tengah ni? Kitalah yang disebut oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, memainkan fungsi menyuruh yang makruf, mencegah kemungkaran. Bila kita duduk kat tengah-tengah, tidak kita komunis, kita tak terima, faham-faham liberal ke kapitalis demokrasi ni kita tak terima, tapi kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menjadi umat yang terbaik dengan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, itulah nama dia kebangsaan bulat. Tidak pro British, tidak pro komunis. Gitu. Tengok-tengok, kita Islam, al-Islam wal Islam. Kita orang Islam, kita mesti berpegang pada Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bila kita kata kita bangsa Melayu merdeka, kita tak mahu turun Quran, kita turun benda lain. Itulah sebenarnya kekeliruan dalam kita memahami konsep kemerdekaan dan pembinaan jati diri bangsa kita. Kemudian yang ketiga ialah tentang hak ketuanan bangsa Melayu. Sebenarnya negara ini termasuk seluruh alam Melayu ni, Indonesia, Filipina, sebenarnya hak milik orang Melayu. Kenapa? Kerana inilah tanah kepunyaan orang Melayu yang menjadi pribumi negara ini. Jadi orang yang mendatang, dia boleh datang, tak ada masalah. Tapi mereka mesti mengiktiraf, ni negara kita. Kalau dia nak duduk negara kita, dia kena ikut tata cara negara kita. Bukan kita berikan kebebasan dia duduk apa saja. Lalu perkara ini menjadi perbalahan juga di kalangan orang-orang Melayu. Ada orang Melayu berpandangan memadai orang Melayu diberikan hak istimewa atau privilege. Sedangkan sebahagian besar ulama berpandangan mesti diberikan hak ketuanan. Maka dijelaskan apa beza hak ketuanan dengan hak istimewa. Hari ini kan direkodkan pada hak istimewa kan. Kita berbangga saya ada hak istimewa Melayu. Dianalogikan begini, dikiaskan begini. Apa kiasnya? Kiasnya begini, seperti kita ada sebuah rumah. Di Sungai Buaya kita ada sebuah rumah kan. Rumah kita tu kan, rumah tu rumah kita. Maka kita sebagai tuan punya rumah tu, kita ada hak istimewa ke hak ketuanan atas rumah tu? Hak ketuanan kan, tu rumah kita, kita tuan rumah kan. Maka kalau sebagai tuan rumah, kita boleh buat apa sahaja dalam rumah kita. Kita nak cat warna biru, nak cat warna putih, nak cat warna kuning, nak cat warna, suka hati kita rumah kita kan. Kita nak letak dapur kat depan, nak letak dapur kat belakang, nak letak dapur kat atas. Itu suka hati kita. Nak tidur kat ruang tamu boleh, dalam bilik boleh, nak tidur atas atap boleh, dalam tandas pun boleh tidur. Kita tuan rumah, suka hati kita. Tak ada siapa pun yang boleh kata apa-apa pada kita. Betul tak? Pasal kita tuan rumah.
Jadi seluruh rumah tu kita punya dan kita berhak buat apa saja. Adapun kalau ada tamu datang ke rumah kita, tamu dia sampai rumah kita, maka bila dia mari rumah kita, tamu tu biasanya 3 hari. Dalam hukum Islam 3 hari dia beri hak istimewa. Kita buat di satu bilik ni, kat bawah ni bilik tamu. Pakcik duduklah bilik ni, dalam bilik ni kira bilik pakcik duduk dah 3 hari ni, duduk kat situ. Nak bilik tu nak pakai baju tak apa, tak pakai baju tak apa, nak tidur berdiri pun boleh, nak tidur tergolek pun boleh. Pasal bilik tu bilik hak istimewa dia kan. Tapi pakcik tak boleh keluar masak nasi tau. Nak basuh kain pun tak boleh, tapi nak dapat izin dia betul rumah kan. Jadi tamu kita tu dia duduk dalam bilik tu je. Dia nak keluar masak nasi ke, dia nak buat apa semua tak boleh. Lalu tuan rumah tak masaklah dia. Itulah beza hak istimewa dan juga hak ketuanan. Kalau kerana kita salah faham, sekarang ni kita tuan rumah mendapat hak istimewa. Dalam bilik tu kita bebas buat apa. Kat luar rumah ni kita jadi bilik orang lain. Maka sepatutnya ketika perbincangan tentang pembentukan negara bangsa itu, ulama-ulama telah menyebutkan bahawa sepatutnya orang Melayu diberikan hak ketuanan dan diiktiraf dalam perlembagaan bahawa orang Melayu adalah tuan punya kepada negeri ini. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya? Kerana pemimpin politik ketika itu yang mengetuai gerakan kemerdekaan, mendapat kemerdekaan, mereka telah melakukan kesilapan-kesilapan, mungkin ada kecuaian, kelalaian dan mungkin ada juga salah laku yang menyebabkan pertama orang-orang asing diberikan hak kerajaan secara mudah. Maka hari ini kita mendapati semua bangsa asing mereka telah mendapat keistimewaan ataupun mendapat hak yang sama dengan kita. Pasal IC sama-sama biru. Semua hak yang dapat kita berdapat. Dia boleh mengundi, kita boleh mengundi, dia boleh mengundi. Dia boleh jadi, kita boleh jadi menteri, dia boleh jadi menteri. Kan? Semua sama. Lalu disebabkan oleh sebahagian daripada mereka ni sebab tidak ada jati diri Melayu. Kan kita tengok dekat Kuala Lumpur, orang Cina bercakap Melayu tak boleh kan? Kita pergi pasal Borong Selayar, kita cakap Melayu ke kita cakap Cina? Kita cakap Melayu bahasa Cina, dia tak cakap bahasa Melayu kan. Dia menunjukkan bahawa mereka tidak punya kesetiaan yang betul pada negara kita. Mereka nak sekolah, mereka sekolah tak sekolah Melayu, tak sekolah Cina. Mereka ambil daripada SPM, tak ambil. Mereka ambil UEC. Pada desak kerajaan tu terima UEC. Yang menyebabkan hari ini kita melihat mereka bukan sahaja mencabar kita orang Melayu. Sehingga mereka mencabar dan sehari dua ni, mereka cabar Sultan. Dia kata kita wajib taat pada Sultan ni urusan agama Islam je. Yang bukan urusan agama Islam tak wajib taat pada Sultan. Sampai begitu. Kerana kesilapan yang kita buat dahulu. Maka dalam hal inilah saya ingin menyebut dalam 2 minit terakhir ni, selepas kita mencapai kemerdekaan pada 57, kemudian kita membentuk Malaysia pada 1963, kita boleh tanyakan diri kita, selepas kita sudah merdeka, adakah telah tertegak pertama negara yang telah memberikan kedudukan yang sewajarnya kepada kita orang-orang Melayu yang beragama Islam sebagai tuan punya pada negeri ini? Yang kedua, apakah telah tertegak sistem hukum dan nilai yang berasaskan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara di negara kita? Ini 2 soalan yang mesti ditanya, kerana itulah arti ataupun isi kepada kemerdekaan. Kalau kita merdeka, kemudian kita berjaya menegakkan hukum dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan negara berdasarkan Islam sepenuhnya. Dan yang kedua, kita merdeka, kemudian kita sebagai bangsa tuan punya negeri telah mendapat seluruh hak-hak kita sebagai bangsa Melayu beragama Islam. Maka kalau ada 2 ni, artinya merdeka kita merdeka yang berisi. Kalau kita merdeka tapi tak ada 2 ni, artinya kita hanya merdeka kulit saja. Kosong nilai kemerdekaannya. Dan kita pun berhadapan dengan kerosakan jati diri yang sangat parah, dan kita melihat bangsa-bangsa imigran yang dulu mereka menumpang, sekarang mereka dalam proses untuk mengambil alih seluruh hak kita. Tuan-tuan biasa dengar orang Rohingya, biasa dengar orang Palestin dan bangsa-bangsa lain yang beragama Islam, mereka telah dijajah dan dihina dengan sehina-hinanya. Mereka hilang seluruh hak mereka
walaupun mereka adalah orang asal di situ. Kenapa? Kerana kesilapan mereka dalam memberi isi kepada kemerdekaan. Ya? Tetapi mereka telah tercuai hanya mengambil kemerdekaan pada kulitnya sahaja. Akhirnya seluruh isi itu dikuasai oleh bangsa lain dan akhirnya mereka kehilangan hak ke atas negara dia, hilang ketuanan, akhirnya negara itu sendiri dirampas oleh bangsa lain. Maka itulah perkara-perkara yang patut kita renung dan kita tenung tentang bangsa kita, agama kita, negara kita selepas kita 64 tahun mencapai kemerdekaan. Saya rasa saya berhenti setakat tu dulu kerana janji sejam je tadi kan. Saya harap apa yang saya sebut secara sepintas lalu sikit-sikit tu dapat memberikan satu kefahaman kepada kita dan menjadi satu ibrah yang penting dalam kita merangka kehidupan anak cucu generasi baru kita untuk 60 tahun akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Doktor di atas pencerahan yang diberikan pada pagi ini. Tertarik dengan saya kata satu perkataan. Kalau boleh biarlah kita ni merdeka isi, bukan merdeka kulit. Ni antara satu kalimah yang power ni, kita boleh kena pegang ni. Saya pun terkena juga. Saya ni merdeka isi ke merdeka kulit ni. Jadi sama-sama kita ambil iktibar daripada perjuangan-perjuangan para ulama yang telah memperjuangkan negara Malaysia ini, salah satunya ulama yang juga memperjuangkan Islam itu sehingga kita tersebarnya Islam di seluruh pelosok dunia, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih Al-Fadhil Doktor di atas pencerahan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama ambil iktibar daripada sepanjang proses kemerdekaan yang pernah berlaku dalam kehidupan kita ini. Jadi kita akhirkan kita punya kuliah pada pagi ini dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor dan juga Ustazah Rosmin selaku penyelia kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Jadi saya tanya sebelum tu ni, sebab apa kebiasaan kalau kuliah ni, kalau ada kuliah fiqh kita biasa jawab, tapi kalau pada pagi ni lebih kepada pencerahan, insya-Allah. Jadi kita akan bersambung dengan kuliah-kuliah lain pada minggu depan, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.